Okey, yang baru masuk tu, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita akan sambung subtopik yang seterusnya iaitu Principle of Conservation of Energy. So, saya harap pelajar masih ingat apa yang kita belajar semalam, iaitu kita stop dekat energy. So, sebelum kita masuk Principle of Conservation of Energy ni, ataupun kita sebutkan sebagai prinsip keabadian tenaga, awak kena pastikan awak faham dahulu apa yang dimaksudkan dengan tenaga kinetik dan tenaga potensi, ataupun bahasa Inggeris yang kita tulis malam tu ada E kan. So E ni terbahagi kepada dua jenis, iaitu awak ada EP ataupun potential energy, dan satu lagi awak ada EK. So, EK ni adalah kinetic energy. So kena faham kedua-dua jenis tenaga ini. Kalau EP, tenaga potensi adalah tenaga yang disebabkan oleh kedudukan objek tersebut. M, EP sama dengan M, G, H. So H tu adalah ketinggian dia. So lagi tinggi objek itu berada, lagi besar dia punya tenaga potensi. Berlainan dengan kinetic energy pula. So EK ni formula dia adalah setengah M V kuasa 2. So dalam kinetic energy ni, dia melibatkan faktor hal laju V. So kiranya faktor hal laju ini memberi kesan terhadap nilai EK tu. Lagi besar nilai V, so lagi besar tenaga kinetik. So awak kena faham dua ni dululah, EP dan EK. Ini dah diterangkan kelas sebelum ni lah. So hari ni kita masuk kepada Principle of Conservation of Energy, atau kita sebut sebagai prinsip keabadian tenaga. So, prinsip keabadian tenaga ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, dia menyatakan bahawa energy cannot be destroyed or created. Tenaga tidak boleh dimusnahkan ataupun dicipta. Okey. Yang kedua pula, tenaga hanya boleh berpindah ataupun bertukar daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Energy can be only transformed from one form to another form of energy. Dia boleh berubah, contohnya daripada tenaga solar, tenaga cahaya matahari dia, haba tu, generate tenaga solar kepada tenaga elektrik. Itu tenaga elektrik awak guna untuk apa pula? Kepada tenaga haba, contohnya masak air. Maksudnya di sini, tenaga ni dia tak boleh dimusnahkan dan awak tak boleh nak create. Tetapi awak hanya boleh tukarkan keadaan dia daripada satu form ke form yang lain. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang ketiga pula, ini yang paling penting, iaitu total energy remain constant. Nilai dia adalah sama sahaja. Contoh kalau satu objek tu berada di titik A, nilai tenaga di titik A sama je dengan nilai tenaga di titik B. Cuma dia punya keadaan ataupun bentuk saja berbeza. Okey? Awak kena faham 3 perkara ni dulu. Sebab ini kita akan gunakan, prinsip ini kita akan gunakan dalam calculation kita selepas ini. Okey? Kita tengok study case 1, simple pendulum. Macam ladung pula. Dalam dia nak menunjukkan apa itu konsep keabadian tenaga. So daripada case study 1 ni, awak boleh nampak kalau kita ikat satu berbola besi contohnya,
satu bola besi, ikat dengan tali dan awak gerakkan. Gerak dari titik A ke titik C. Ya, dia mendayung panggil beralun gitulah kan. Dia akan melewati titik A, B dan C kembali kepada B dan A. Dia bergeraklah A, B, C kan. Macam tu. Tapi ada tenaga yang dihasilkan di sini dan nama dia tu berbeza mengikut kedudukan. Contohnya pada titik A, tenaga ini kalau kita tengok prinsip keabadian tenaga, dia kata tenaga ini remain constant, dia sama saja. Cuma dia form saja yang berbeza, bentuk yang berbeza. Ketika objek ini berada di titik A, nilai potential energy adalah maksimum. Okay, saya pergi slow-slow untuk awak fahamkan sebab lepas ni ada citation, awak kena faham konsep ni. Okay? Okay, ketika di titik A, nilai EP, EP tu adalah tenaga potensial adalah maksimum. Sebab apa? Masa ni kedudukan objek ni paling tinggi kedudukan dia. Kedudukan dia tinggilah. Ada H, nilai H. So, H lagi tinggi, lagi besar dia punya nilai EP. Tetapi nilai kinetik EK ataupun tersebut sebagai tenaga kinetik adalah kosong. Sebab apa dia kosong? Sebab ketika ini velocity adalah kosong. Okey. Dalam prinsip keabadian tenaga, dia kata tenaga remain constant. Maksud nilai ataupun jumlah tenaga, kita tulis EP, adalah sentiasa sama. Di mana-mana dia duduk, sentiasa sama. Tapi EP ni sebenarnya adalah gabungan di antara tenaga potensi ditambah dengan tenaga kinetik. EP tambah EK. Okey. Contohnya kalau kita ada jumlah tenaga sama dengan 100 joule. Kalau tenaga sama dengan 100 joule, tenaga sama dengan 100 joule, ketika di EP ini, dia nyatakan bahawa EP mempunyai nilai yang maksimum. Maksudnya ketika ini EP nilai dia adalah 100. Maksud di sini EP akan jadi sama dengan E total, jumlah tenaga. Okey. Sebab masa ni EK jadi kosong. EK jadi kosong. Jadi ketika ni EP akan jadi maksimum, EK adalah kosong. Maksudnya EP samalah dengan ET, E jumlah, tenaga jumlah. Okey, jangan keliru. Bila kita tengok di kedudukan titik B. Ketika di titik B ni, dadu ni turun. Di sini sampai ke bawah. Ketika ni tak ada ketinggian. Tiada ketinggian, makanya EP adalah kosong. Bila nak kira EP sama dengan mgh. So bila H sama dengan kosong, EP akan jadi kosong. Kosong. Tetapi EK adalah maksimum. Paling besar EK ketika kedudukan B. Maksudnya ketika ini nilai EK adalah sama dengan nilai ET. E total. Okay, boleh faham tak? Irfan, faham tak Irfan? Kau tak dengar saya cakap ni? Sebab tak ada yang mute pun. Amirul? Dengar madam. Okey. Awak kena betul-betul faham lah apa yang saya nak terangkan ni. Okey. Ketika B ni tadi, EK adalah maksimum. Maksudnya EK nilai dia akan sama dengan E total. E total. So kalau E total tadi 100, jadi EK kat sini adalah 100 lah.
sebab EP ni dah kosong. Lepas tu ladung ni bergerak lagi. Dia bergerak naik ke atas sampai ke titik C. Bila sampai titik C ni, dia keadaan dia sama dengan titik A. Jadi ketika ini EP samalah. EP akan jadi maksimum. Maksudnya nilai EP sama dengan nilai E total ataupun jumlah tenaga. Okey? Faham kan konsepnya? Jumlah tenaga sama dengan total energy sama dengan EP tambah EK. Okey macam tu. Okey, setakat ni boleh saya teruskan? Boleh Boleh madam, boleh. Boleh madam. Okey, ini adalah study case 1 untuk nak pastikan awak faham konsep keabadian tenaga. So kita tengok study case 2. Okey So kita faham saya tulis sekali lagi, E total adalah jumlah EP tambah EK. Kalau awak tulis EK tambah EP pun sama je lah. Itu matematik je. Ini adalah konsep yang kita pegang. Jumlah tenaga adalah sama dengan jumlah tenaga potensi tambah jumlah tenaga kinetik. Okay. Dalam study case 2 ni ada satu lori. Lori ni berada pada titik ataupun lokasi A. Position A. Maksudnya di paling bawah lah. Lepas tu ketika ini dia tak ada ketinggian di paling bawah. Jadi ketika ini nilai EP apa dia? So jangan lupa EP ni EP sama dengan MGH. So maksudnya dia kena ada ketinggian. Kalau EK setengah MV kuasa 2. Okay, pada keadaan titik A ni, nilai tenaga potensi ataupun EP bagi lori sama dengan kosong. Tak ada nilai Tak ada nilai. EP sama dengan kosong. Sebab tak ada ketinggian, jadi EP kosong. Tapi EK ni, EK sama dengan tenaga total. Jumlah tenaga tu lah. Jumlah tenaga semua. Okey? Lepas tu lori tu bergerak. Dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Ketika ini ada satu ketinggian. Ada satu ketinggian. Kita bubuh sebagai H. Saya ingatlah. Ini ada H. Bila ada ketinggian, dia akan ada nilai EP. Okey. Ketika ini jumlah tenaga adalah sama dengan EK tambah EP ataupun EP tambah EK sama je lah. Sebenarnya dia sama je kat titik A. Cuma tadi kita tahu EP sama dengan kosong. Jadi EP ni sebenarnya adalah EK. Yang pening EP lah, EK lah. Yang pening pula. Okey, ketika titik B ini jumlah tenaga adalah sama dengan nilai tenaga kinetik tambah nilai tenaga potensi. Maksudnya awak kena kira ni lah, kira asing masuk sebab dia dah ada kedudukan dah, tinggal. Okey, lepas tu lori tu naik lagi, dia naik sampailah ke lokasi titik C. Lokasi C ni pada ketinggian yang paling tinggi. Maksudnya di sini EP mencapai nilai yang paling maksimum. Dia ada nilai H yang tinggi kan. Nilai H dia yang paling tinggi. So di sini dan ketika ini nilai EP adalah maksimum. Tetapi EK pula jadi kosong. Berhenti kat sini kan. EK menjadi kosong. Maksudnya bila EP maksimum, nilai EP ni sebenarnya samalah juga dengan nilai ET. E total. E total
Okey. Sampai situ, tiba-tiba lori tu terjatuh ke dalam curam. Curam ke apa, jurang ke dalam ni lah. Tak tahulah pasal aku bawa lori macam ni kan. Terjatuh ketika di titik D, kan, ada satu ketinggian, satu H lah, ada satu ketinggian. Masa ni nilai ET ataupun nilai energi jumlah energi adalah sama dengan EP tambah EK. Awak kena kira satu-satu macam tu. Okey, bila bawah tu jadi kosong balik lah. Okey, setakat ni boleh faham tak? Boleh, madam. Boleh. Madam. Okey, alhamdulillah. Sekejap lagi kita buat contoh calculation. Barulah awak nampak sikit lah apa yang saya terangkan ni. Okey. Ni sebenarnya saya nak tunjukkan bahawa kalau ni macam ada satu bukit. Bukit pun. Bila awak bergerak awak ni apa akan bergerak ke? Pada ketika titik paling bawah ni. Sebab H ni, H diukur daripada tanah. Dia mesti daripada tanah. H ketinggian H ni mesti dari tanah. Okay. So bila awak duduk dekat titik A di sini, okay, jadi kat sini EP awak adalah sama dengan kosong sebab tak ada ketinggian kan. EP awak sama dengan kosong. Tapi EK awak dia adalah E total. E paling besar. Okay. E total. Lepas tu bila naik lagi, naik pada satu ketinggian di sini, H. Ketika ini, ET adalah sama dengan jumlah EP tambah EK. Macam tu. Okay. Sampai satu tahap tu, dia duduk di ketinggian paling tinggi ketika ini. Nilai E total adalah sama dengan nilai EP. Sebab apa? Sebab EK ketika ini dah menjadi kosong. So ini maksimum height. Jadi E total adalah sama dengan E potensi. Potensi energi. Okay. So kita tengok contoh 8. Siapa ada buku tu boleh buka lah, tengok Okay. Dalam contoh 8 ni diberi satu situasi di mana a coconut with a mass of 2 kg fall from a tree which is 25 meter height from the ground. Dibagi 25 meter ni adalah dari ground. Dari bawah ni 25 meter. Okay. 25 meter. Dan dia minta kita kira potential energy. Ada line. Potential energy maksudnya EP. Kirakan EP ketika buah kelapa ini still on the tree. Maksudnya kelapa dekat atas ni lah. Pada ketinggian 25 meter lah. Lepas tu soalan yang kedua, dia minta awak kirakan EP, potential energy. Potential energy maksudnya EP dan juga EK ketika kelapa ini jatuh 15 meter ke bawah daripada pokok. 15 meter ni kena faham. 15 meter daripada pokok. Maksudnya buah ni nanti jatuh ke bawah 15 meter. Bukan daripada bawah ke atas 15 meter. Daripada dia jatuh daripada pokok 15 meter ke bawah. Ayat ni penting untuk awak nak tentukan awak nak ambil height ataupun H dia yang mana satu. Okay.
Soalan C dia minta awak kirakan velocity. Maksudnya laju kelapa itu apabila jatuh ke ground, jatuh ke tanah lah. Jatuh kat sini. Apa nilai Z. So kita tengok solutionnya. So solution untuk soalan A. Soalan A minta kita kirakan EP. So bear in your mind, rumus untuk EP adalah MGH. Dia tak berubah lah nilai ataupun formula ni sama saja. So M dalam soalan dah bagi berat kelapa 2 kilo. So ini 2 kilo ni M lah. Dan duduk di atas pokok setinggi 25 meter. Ini betul pokok ni. Ini adalah H. So kalau kita nak tengok formula EP sama dengan MGH ni, M dah ada, G dah ada, H pun dah ada. G ni kalau tak bagi dalam soalan pun, G sentiasa sama, awak pergi mana pun sentiasa sama. So nilai G ni apa? Ifan? Nilai G apa? Ifan? Tidaklah. Sebab kelas petang ni semua mengantuk. Ke siapa yang boleh tolong? Nilai G berapa? 9.81. Ya, nilai G adalah 9.81. Dalam soalan dia tak bagi. Jadi awak kena ingatlah macam mana nak tukar ke bentuk meter ni lah. So M adalah 2, G 9.81 dan H dia dah bagi dalam soalan sama dengan 25. So tekan kalkulator. Sambil saya terangkan, awak salin lah. 2 darab 9.81 darab dengan 25. So jawapan dia adalah 490.5 joule. So mesti tulis unit dia. So unit untuk tenaga adalah joule. Okey, itu adalah penyelesaian bagi soalan A. So kita tengok pula soalan B. Okay, untuk soalan B, so soalan B awak kena baca dan fahamkan. Dia kata kat sini, dapatkan nilai EP. Ni special case sikit sebab nilai EP dan EK ni berbeza. Dia bukan duduk di atas ataupun paling bawah. Dia dekat tengah-tengah dia duduk. Di antara tu lah, atas dan bawah. So bila kita nak kira nilai EP dan EK, kita kena pakai konsep yang E total tu. So, kita faham bahawa E total adalah sama dengan EP tambah EK. Okey. EP sama dengan EK. Okey. So untuk dapatkan potential energy, kita tahu EP sama dengan apa? Formula dia adalah EP sama dengan mgh. So nilai M ni kita nak ambil nilai berapa? Dalam soalan dah bagi kan? So nilai M kita akan, saya tanya saya jawab sini Nilai M kita akan ambil nilai 2. G adalah 9.81. So berapa nilai H yang kita nak ambil? Mesti ingat ketinggian ataupun H ni mesti diukur daripada tanah, daripada ground. Kalau dia kata pokok ni, kalau dia kata kelapa ni jatuh daripada atas sejauh 15 meter, maksudnya bila awak nak kira EP, H awak nak ambil nilai berapa? Faham tak? Dahlia faham? 25. Kalau kita pakai 25, maksudnya kita kira semua ni. Potensi energi semua. Dalam soalan dia minta kirakan EP ketika
buah kelapa tu jatuh 15 meter ke bawah. Maksudnya ketika ini nilai EP di berapa ketika ni? Kalau awak kira buah 25, maksudnya kelapa tu tengah duduk kat atas pokok lagi. Okey? Sekarang kita nak kira ketika kelapa ni jatuh 15 meter ke bawah. So H ni kita nak pakai nilai berapa? 10. Sebab apa 10? Tu Syamil kat lah H tadi. tu dia bagi 10, 25 tolak 15. Sebab apa dia tolak 15? Kenapa dia tak pakai 15? Sebab kita ke pada bawah tanah hingga tu kan. Yang tadi media bak. Ya. Maksudnya tadi macam mana pun dia jatuh 30 meter daripada langit ke apa, kiraan H mestilah diambil daripada tanah, daripada ground. Sebab tu kita ambil 25 tolak 15, awak dapatlah kat sini 10 meter. Sebab tu kita pakai 10 meter. Yang ini yang selalu bagi saya sakit hati masa nak marking. Sebab dia salah ambil dia pergi masuk 15 meter kat sini. Awak jangan ambil jarak ataupun H tu mesti daripada tanah, daripada ground. Okey? So kita boleh dapatkan kiraan nilai EP. So EP adalah sama dengan 2 darab 9.81 darab 10. So akan dapat nilai EP adalah 196.2 Joule. Okey, yang ni kita dah dapat kira potential energy. Tapi dia nak minta satu lagi iaitu kinetic energy. Kinetic energy ketika kelapa ni duduk kat sini, point ni. So macam mana nak dapat EK? Macam mana nak dapat EK? Ada idea tak macam mana kita nak dapat EK? Nilai kinetic energy. Idea? Any idea? Amirul? Macam mana kita nak dapat EK? Nak pakai formula ke? Macam mana? Liu ada Liu? Syaril? Semua diam. Kalau guna formula okey ke medium? Formula maksudnya formula yang mana satu? Yang 1/2 MV kuasa 2 tu. Boleh. Okay. Amalia tanya tadi, boleh tak kita pakai formula EK sama dengan setengah MV kuasa 2. Kita nak pakai formula ni boleh, tetapi maklumat yang kita ada ni tak cukup. Kita tak ada nilai V. Nilai velocity ni tak ada, jadi tak boleh nak kira. Macam EP tadi kita boleh direct pakai formula EP sama dengan mgh. Tapi EK tak boleh sebab nilai V tak ada. So macam mana kita nak kira untuk EK? So kita akan pergi kepada konsep asal tadi iaitu ET. Apa dia tadi? ET sama dengan EP tambah EK. Maksudnya jumlah tenaga adalah sama dengan tenaga potensi tambah tenaga kinetik. Kan? So ET tahu tak berapa nilai ET? Kita tahu tak berapa nilai ET? Amir, tahu tak nilai ET berapa? Ataupun jumlah tenaga ni berapa? Kenapa Kan, berapa jawapan? Jumlah tenaga kita tahu tak tadi? Kelas? Ni kalau tak dijawab ni maksudnya tak faham. 490.5 Joule. 490.5 Joule. Kenapa 490.5 Joule? Sebab apa? Apa ni Nazirul ni? Sebab apa Mirul? Sebab ikut yang atas tadi lah, kan? Atas tadi ni yang EP ni kan, jadi kita kira EP. Sebab EP yang awak kira tadi tu masa duduk kat atas ni, kan? Kita kena faham balik konsep di mana
duduklah kat mana pun, nilai E total adalah sama. E total adalah sama. Masa awak kira EP sama MGH awak dapat nilai ni, sebab masa ni tadi nilai EP adalah maksimum. Nilai EP adalah maksimum, maksudnya nilai EP sama dengan nilai E total, EP. Yang ni sebenarnya awak kira EP ni sama dengan E total. Sebab apa? Sebab EK dia adalah kosong. Jadi EP akan jadi ET lah. Kena faham yang tu. Okay. Bila awak nak kira find the EK, kita pakai formula ni saja. ET sama dengan EP tambah EK. EK ni sebab kita tak boleh kira individu sebab kita tak ada nilai V. Jadi kita pakai yang ni lah, senang. So ET kita dah tahu dah tadi 490 point berapa? Point 5. 490.5 sama dengan EP ni dah kira, dah kira iaitu 196.2 tambah dengan EK. Okay. Setakat ni awak boleh dapat dah lah EK. Ni dah jadi matematik lah. 196 ni awak pergi sebelah. So EK akan jadi 490.5 tolak 196.2. Kalkulator 0.5. Okey, 294.3 unitnya adalah Joule. Unitnya adalah joule. Okey. Okey, tolong fahamkan yang bahagian ni Kita kena pakai format ataupun konsep ET ni lah. Jumlah tenaga adalah sama dengan jumlah tenaga potensi tambah dengan jumlah tenaga kinetik. Okey. Okey, soalan yang terakhir, soalan C ni. Dia minta awak kirakan velocity ataupun hal laju kelapa ini apabila kelapa tu betul-betul dah jatuh dekat atas tanah. Okay. Tenaga ni jatuh kat tanah. Macam mana nak kira V dia? Okay. Okay, ketika kelapa ni jatuh kat tanah, ketika ini dijatuh kat tanah ni, EP adalah kosong kan? EP adalah kosong sebab dia tak ada ketinggian. Tidak ada ketinggian. Tetapi nilai EK adalah nilai yang maksimum, nilai paling tinggi, iaitu nilai E total lah. Nilai jumlah tenaga. E total. Dekat sini awak dah boleh kira dah boleh kira nilai V. So kita tahu bahawa kinetic energy ketika kelapa ni di ground, di bawah, EK adalah sama dengan total energy. Okay, EK adalah sama dengan ET. ET kita dah tahu dah tadi 490.5. So EK ni, formula EK adalah setengah mv kuasa 2. Okay, so sama dengan tadi E total adalah 490.5. So bila awak masukkan ni, awak dah boleh dapat lah nilai V setengah M dia adalah 2 sebab 2 kilogram M mass 2 dan V yang kita nak cari sama dengan 490.5. So kita simplifykan ni, V kuasa 2 sama dengan, so 2 dengan 2 ni dah boleh hapus lah. So V kuasa 2 sama dengan 490.5. Jadi V saja akan jadi punca kuasa 490.5. So sama dengan apa jawapan dia?
490/5 awak akan dapat berapa? 15. 22.15 ataupun kalau nak tulis 22.147 meter per second pun boleh 3 titik perpuluhan. Boleh macam tu. Bolehkah? Lepas ni saya akan bagi soalan awak kena buat. Nanti bila saya suruh submit akan awak submit lah. Okey, ini adalah penyelesaian bagi kalau dia minta velocity laju. So kita tengok lagi satu contoh. Contoh ni dia pakai konsep yang sama, cuma situasi dia aja berbeza. Kalau tadi cerita pasal kelapa di atas pokok. Yang ini pula cerita pasal roller coaster, sistem roller coaster tu. Tapi dia punya konsep adalah sama, kita boleh kira dia punya potential energy, kita boleh kira dia punya kinetic energy. Okay? Dalam soalan ini, law of conservation of energy hold good in the case of a roller coaster. Figure below shows a simple roller coaster system. It starts at a height of 40 meter. Pada ketinggian 40 meter dan soalan dah tunjuk H maksimum adalah 40. Okay. If the mass of coaster is 1000 kg, dia dah bagi dah nilai M nilai M ni M. Yang tadi tu H. If the mass of coaster is 1000 kg, calculate potential energy before it start to release. Before it start to release tu kat mana? Potential energy. Maksudnya dia nak EP sebelum trolley ni ataupun roller ni dilepaskan. Maksudnya dia minta awak kira EP pada kedudukan A. Kemudian soalan B, dia minta awak kira kinetic energy apabila roller coaster ni mencapai pada ketinggian 25 meter. Dia minta awak kira EK saja. So, pada ketinggian 25 meter ni dekat mana? Dekat point C lah. Dekat point C ni. Okey. Dan soalan C, dia minta kirakan velocity ataupun hal laju ketika roller coaster berada di titik bawah dekat ground at B. Okey. Senang saja soalan ni. Kalau kita faham konsep tadi, soalan ni kacang je boleh buat. Okey. Soalan ni sebenarnya awak boleh skor sebab lebih kurang je konsep dia, cuma situasi je berbeza. So di situ mungkin awak faham lah macam mana. Okay, soalan A soalan A minta kirakan EP. So EP apa dia? Formula EP? EP sama dengan MGH. Okay, saya jawab sendiri. MGH. Di mana nilai M adalah 1000, G 9.81 dan H dah diberi. Ya, 40. H adalah 40. Sebab dia minta awak kira roller coaster ni pada titik A. Kita ambil nilai dia 40 lah H tu. So bila calculate 1000 darab dengan 9.81 darab 40, kita akan dapat nilai EP adalah sama dengan 392,400 joule. 400 joule. Okey. Ketika ni awak kena faham walaupun awak kira nilai EP, kat sini, EP awak dah dapat kan? Ketika ini EK adalah kosong. Maksudnya EP ni sebenarnya sama sahaja dengan E total. Secara tersiratnya nilai EP adalah nilai
E total, jumlah tenaga. So EP kat sini adalah sama juga dengan ET, iaitu 392,400 Joule. Jadi awak kena pakai dekat next question, soalan B nanti. Sebab tu soalan A ni jangan bagi buat salah. Nanti satu salah semua ikut sekali. Nanti soalan final awak kebanyakan macam tu lah, dia berkait-kait. Bila berkait-kait ni soalan ni bahaya sikit lah. Saya pun tak suka soalan macam tu. Dia berkait-kait. Okay, kita tengok soalan B. Soalan B ini dia minta pelajar dapatkan kinetic energy. Kinetic energy itu adalah EK apabila roller coaster ini mencapai ketinggian 25 meter. So kalau kita tengok gambar rajah atau diagram yang diberi, dia dah bagi siap-siap dah ketinggian dia daripada ground 25. So awak kena ambil lah H tu sebagai 25. Jangan pergi atas tolak 40 tolak 25 pula selalu jadi pening dia pergi buat macam tu. Tak payah. Sebab awak kena faham konsep H dia ni. H ni must always measured from ground. Akan sentiasa diukur daripada tanah, daripada ground. So macam mana kita nak dapatkan EK kat sini? Okay. Menggunakan konsep principle of conservation energy ataupun prinsip keabadian tenaga, dia menyatakan nilai EP adalah sama dengan EP tambah EK. Saya dah ulang benda ni je. Benda ni memang penting lah. Okay. Nilai EP ni awak dah tahu dah. Sebab soalan A tadi awak dah kira. Okay. Dalam soalan ni dia minta awak kira nilai EK. EK ni. Ni yang berapa? Senilai EP ni ada tak? Nilai EP ada tak? Awak faham tak saya cakap ni? Tak ada lagi. Tak ada. Tapi kita boleh kira tak? Boleh. Okay, pandai. Nilai EP awak boleh kira. Jadi awak kira dulu nilai EP. Nilai EP sama dengan MGH. M dia berapa? M dia 100 kg. 1000. Yang tu guna korek mata tu. 1000. Ajar nak test. Oh, ni kan takut mengantuk okey. M adalah 1000, G 98. 98. Lepas tu H macam tu H. 25 M. 25 meter. Kalau awak sebut M tu macam ampere pula 25. Saja tak mau pergi depan ngantuk. Iyalah Syamil. Lepas tu berapa nak kira? 1000 darat 9.81 darat 25. Okey. So nilai EP adalah berapa? Kita dapat 245,000. 250. Ya, 250 Joule. Awak jangan dekat buku tu jangan duk tengok je sambil tulis pasal sekejap lagi kalau tengok je nak jadi lupa. Okey, awak dah dapat nilai EP. Okey, selamat EP dah ada, bolehlah cari EK. Kita pakai konsep ini. So ET sama dengan EP tambah EK. Di mana ET tadi berapa ribu? 300. Dah kira awal-awal jadi 392,400 sama dengan EP dah kira dah ni 245,250 tambah dengan EK. So, EK ni yang nak cari. So akhir sekali EK adalah sama dengan apa? Sama dengan 392,400 tolak 245,250. Tolak 3 bulan kosong
kosong. 392,400 tolak ansur tadi. So awak akan dapat nilai EK 147,150. pandai 147,150 147,150 joule. Kalau soalan minta tukar ke kilojoule, so awak kena tukarkan lah Kalau tak perlu tukar, tak payahlah tukar So itu awak dapat EK. Senang je fahamkan konsep ET tadi dah boleh lah. Pusing-pusing pun soalan lebih kurang saja. So soalan C ni minta awak kira hal laju. So hal laju ketika roller coaster berada di titik B. Titik B kat mana? Sini Bila duduk kat titik B ni, nilai ET berapa? Nama. Arif Hakimi. Ketika roller coaster di titik B, berapa nilai EP? EP. Potential. Berapa nilai dia? Titik bawah kali tu. Bawah ni, titik B. Potential dia 0. Okey, 0 good. Sebab tak ada ketinggian. Jadi, EP dia adalah kosong. Okey. Syarul Ahmad pula. Ketika titik B ni, EK sama dengan apa? Syarul? Puan, Syarul disolat ya Puan? Solat. Solat buat tu apa 349 ni? Lambat ke? Aduh. Gadis-gadis semua take note lah. Okay, kita tengok EK tadi sebab Syarul solat. Tiny lah dia nak solat. Awak tadi. Okay, Al-Hazim. Al-Hazim dia solat apa tu. Okay. Berapa nilai EK? Aku habis solat. Apa buat apa tadi berapa nilai EK? EK sama dengan ET madam. EK sama dengan ET, betul. Maksudnya ET tu berapa nilai dia? Itu berapa tadi madam? Tadi kita dah kira kan? Kita dah kira tadi. Kuota tadi 392,400. Okay. So awak fahamlah konsep. Ketika duduk kat titik B ni, nilai EK ni sama dengan nilai ET. So bila dia nak minta velocity ataupun hal laju ni, kita boleh pakai konsep ni lah. EK adalah sama dengan E total, ET. So EK ni formula dia adalah setengah M V kuasa 2 sama dengan E total adalah ataupun E jumlah adalah 392,400 joule. 400. Bila sampai sini awak kena selesaikan dia dalam bentuk matematik lah. So 1.2 M ni dah ada dalam soalan. M dia adalah 1000. Masukkan 1000. V kuasa 2 sama dengan 392,400. Ini boleh potong-potong ataupun awak nak buat satu-satu. V kuasa 2 sama dengan 392,400 darab dengan 2 bahagi 1000. Ni harap faham je lah, ni matematik dulu. Ni kalau 1000 pergi ke kanan, dia akan jadi bahagi lah. 2 ni kat sini dia bahagi, kalau dia pergi ke kanan, dia akan jadi darab. Okey? Jadi V saja sama dengan apa? Punca kuasa. So 392,400 darab 2 bahagi dengan 1000. So dapat 784. Mana pen ni? 784 perpuluhan 8.
Akhirnya B samalah juga dengan 28 014. 28.014. Unit dia adalah unit apa? M per S. Meter, meter per second. Meter per second. Boleh pun belajar. So meter per second tu adalah unit untuk velocity. Setakat ni boleh kau faham? Boleh faham tak? Boleh, madam. Okay. So saya rasa saya akan stop kat sini saja. Sebab saya takut nanti saya masuk power lagi semua hilang arah tuju pula lagi. Takut tak faham. So kita hari ni just kita buat latihan untuk prinsip keabadian tenaga ni. Saya akan bagi kat awak latihan. Okay, setakat ni ada soalan tak? Tak ada, madam. Okay. Sekejap Fahri tu pasal apa Fahri? Duduk unyah . Okay. Okay, soalan dia, buka muka surat. Practice 4 Semalam soalan 1 ke 10 dah siap ke? Dah, madam. Dah. Okay, ada beberapa orang saja tanya soalan yang tak tanya tu saya anggap dia faham lah kot . Okay, kalau tak faham awak mesej saya. Okay, kalau saya balas sudah lah. Okay, awak buat soalan nombor 11, soalan nombor 12, 13, 11, 12, 13 dan soalan 19. Okay, saya ulang. 11, 12, 13 dan 19. Okay, soalan 19 tu yang penting. Make sure kena buat. Ada masa yang tinggal ni. So awak siapkan soalan ini. Boleh? Boleh, madam. Alia boleh Alia? Okay. So kalau tak ada apa soalan, saya stop di situ saja. Okay. Saya nak maklumkan kita punya final nanti tak lama lagi 10 hari bulan 1. So make sure awak bersedia bukan untuk subjek ni saja, subjek lain juga. So assessment dengan saya awak dah habis. Lab pun dah settle, mini project semua dah settle. Cuma akan ada satu lagi iaitu saya akan buat bengkel peperiksaan akhir. Bengkel tu saya akan buat minggu depan. Dan akan gabung 2 kelas lah kelas awak, DGU, maksudnya gabung dengan DGU 1A, gabung dengan DGU 1B. Kita akan buat bengkel. Dan ada soalan yang awak kena jawab lah. Soalan tu lebih kurang kita buat macam ala-ala mock final lah buat ala-ala final. Okey, boleh? Tapi ni topik 4 ni saya tak habis lagi Minggu depan akan ada lagi kelas. Lepas tu nanti bengkel tu nanti kita pilihlah tarikh yang mana sesuai. Okey. Ni tak ada soalan ni. Semua diam dah. Ada Hazim ada? Ada soalan Hazim? Saya tak ada soalan. Oh, awak tak ada soalan. Awak je ada kan? Okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Dan make sure buat semua latihan yang saya minta awak buat. Jangan ngelak mesti buat. Walaupun saya tak minta hantar, awak kena buat untuk kefahaman. Sebab bila awak buat, baru awak faham kat mana yang awak tak reti so boleh tanya soalan. Okey, itu saja. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, madam. Terima kasih Puan. Terima kasih, madam. Thank you. Okay. Thank you, Puan. Okay.